A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke muka surat yang ke-279 daripada surah An-Nahli. Kita akan membaca insya-Allah mentadabbur sama-sama surah An-Nahli ayat 103 sehingga ayat 110 insya-Allah. Sebelum daripada meneruskan ni insya-Allah, nak pastikan suara dan juga gambar suara okey ke tak okey. Harapnya suara okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih yang memberi feedback kepada suara, tentang suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama muka surat 279 sebagaimana yang terpapar di skrin kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan tengok apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini daripada surah An-Nahli ayat 103 sehingga ayat 110. Jadi kita ingatkan kembali, surah An-Nahli adalah surah An-Ni'mah, iaitu Allah Ta'ala berikan nikmat kepada manusia, macam-macam Allah Ta'ala beri nikmat kepada manusia, dan sepatutnya manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah daripada mereka mendapat nikmat-nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain bukan yang lain. Jadi Allah Ta'ala sahaja yang memberi nikmat kepada mereka, yang boleh memberi nikmat, yang memberi nikmat, yang telah memberi nikmat. Jadi sepatutnya mereka hanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, bukan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala telah marah, Allah Ta'ala telah murka, Allah Ta'ala telah sebutkan macam-macam dalam ayat ini, dalam muka surat ini. insya-Allah kita akan tengok lagi pelbagai perkara yang Allah Subhanahu wa taala menandakan bahawa Allah Ta'ala sangat-sangat tak suka kepada orang-orang yang mana mereka ini menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang memberi nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita baca insya-Allah muka surat hari ini ayat 103 saya baca sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Sadaqallahul azim. Ayat 103 ni yang baru kita baca, yang baru saya bacakan tadi ni ayat ni insya-Allah, iaitu ayat ini dia nak menyatakan salah satu daripada tuduhan yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy ni terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuduh Nabi ni ayat ni dikatakan, diceritakan oleh setengah-setengah daripada ulama. Dia kata ialah kerana Nabi ni dikatakan Muhammad ni ada seorang penjual Nasrani Kristian, yang mana dia ni sedang berjual di sofa tu, maknanya ialah di tepi Kaabah tu di Mekah ni. Jadi mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu keluar masuk ke tempat penjual tu. Penjual tu dia bukan orang Arab, dia adalah orang-orang Kristian yang datang daripada luar Mekah yang berniaga di situ. Jadi mereka mengatakan, mereka menuduh bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belajar daripada orang tu. Jadi itulah yang dikatakan sebagai bashar ni, bashar yang disebutkan di dalam ayat ni. Jadi walaqad na'lam, Allah kemudian mengatakan bahawa Allah Ta'ala tahu annahum yaqulun, bahawa mereka ni iaitu orang-orang Quraisy ini, yaqulun, mereka ni berkata, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Muhammad ini diajar Quran ini, maknanya Quran ini diajarkan kepada Muhammad oleh manusia, bashar, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Tengok kan, Allah Ta'ala tegaskan berapa puluh kali dah kan, bahawa yang turunkannya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya daripada manusia, bukan daripada Muhammad sendiri, bukan Muhammad mengadakan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun. Kalaulah mereka ni menuduh Muhammad tu belajar daripada orang tu, sedangkan orang tu adalah ajami,
Ajami ni maknanya orang yang bukan Arab, yang mana kalau dia bercakap Arab pun makna kita kata telur lah ni, telur yang tak betul lah bahasa Arab sikit-sikit kan. Jadi maknanya kita boleh tahu kan, di kalangan masyarakat kita pun kita tahu kan, kalau orang tu asal memang betul-betul daripada, kalau kita dia bercakap Melayu memang asal dia orang Melayu betul-betul kan, dengan orang yang datang daripada luar kan. So maknanya walaupun muka dia muka Melayu kita kata, tapi kita boleh tahu oh ni bukan bahasa, ni dari segi bahasa lah maksudnya kan. Jadi pada masa tu orang ni ajami, orang yang bukan Arab dipanggil sebagai ajami. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata wa haza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan Quran ni, Quran yang dibawa oleh Muhammad ini, yang diceritakan kepada kamu, disampaikan oleh Muhammad ni kepada kamu ni adalah haza lisanun. Maknanya lisan di sini maknanya asal makna lidah, tapi maksudnya adalah bahasa. Sedangkan ini adalah bahasa Arab yang mubin, yang memang jelas-jelas bahasa Arab kan. Bukan Arab, mana Arab yang mempunyai bayannya, mempunyai fasahahnya, mempunyai balaghahnya kan. Jadi macam mana seorang yang ajami boleh mengajar Muhammad benda tu semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tolak ni kata-kata mereka, tuduhan-tuduhan mereka yang kita kata tidak berasas ni kan, yang tak betul ni. Kemudian Allah Taala kata innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang tak beriman ni, Allah Ta'ala kata orang yang tak beriman, inilah orang Mekah yang tak nak beriman ni, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihim, Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk pada dia. Tengok kan, Allah Ta'ala dah macam-macam gini dan sebagainya, tapi mereka tetap juga kan mengada sini, menuduh begini kan, mengatakan Muhammad begini, mengatakan Muhammad macam-macam tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak katanya mereka ni walaupun datanglah dengan 1000 mukjizat pun, benda yang sepatutnya logik pun kan mereka tak akan terima juga. Jadi tengok kan tuduhan mereka kalau ikutnya tak logik kan. Mereka tuduh Muhammad belajar daripada seorang yang bukan Arab. Jadi takkanlah tiba-tiba bahasa Al-Quran yang cantik begini ni datang daripada orang tu, tak logik kan. Itu tak logik. Jadi Allah SWT kata innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang yang tak beriman kepada Al-Quran. Ayatillah sini makna Al-Quran, la yahdihimullah, Allah Ta'ala tak akan berilah petunjuk kepada dia. Sebab Allah Ta'ala tak beri petunjuk kepada dia, maksudnya ialah mereka tak nak, mereka tak teringin kepada petunjuk tu, maka Allah Ta'ala tak nak beri. Jadi maknanya dah mereka ni akan sombong sangat kan, mereka tak nak sangat kan, menolak begini, menolak gini, fikiran dah ada dah, sepatutnya boleh berfikir kan, logiknya. Jadi Allah Ta'ala kata walahum azabun alim, bagi mereka itu adalah azab yang pedih, azab yang alim. Seterusnya Allah Subhanahu Taala sebut kan, seterusnya ialah ayat yang ke-105 kita tengok sekarang 105. Allah sebut innama yaftaril kaziba. Tengok kan, jadi sekarang ni Allah Subhanahu Taala sebut innama dalam bahasa Arab lil hasri, maksudnya ialah untuk mengatakan bahawa itulah saja, hanya senya, itu terjemahan dia kan. Kita kata jadi innama yaftaril kaziba, yang mengada-ngadakan benda bohong ni, maknanya yang orang yang hanya mengadakan perkara-perkara pembohongan ni, yaftari mengada-ngadakan mengada-ngada al-kaziba, satu benda yang bohong ni allazina la yu'minuna bi ayatillah, ialah orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tak beriman dengan Al-Quran yang akan mengada-ngadakan ni. Jadi kalaulah orang, Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang mengada-ngadakan Quran ni, mengada-ngada menipu-nipu ni, sebenarnya ialah orang yang tak beriman. Jadi kalaulah begini sifat dia, maknanya ialah Muhammad lagilah tak mungkin. Sebab kan orang yang hanya mengada-ngadakan ialah orang yang menipu, orang yang tidak beriman. Dan juga wa ulaika humul kazibun, Allah Ta'ala kata dan mereka ini orang kazib, hanya orang menipu saja yang boleh menipu, mengatakan satu perkara. Sedangkan Muhammad ni sejak daripada kecil lagi, kamu juga wahai orang-orang Quraisy mengatakan bahawa Muhammad ini adalah merupakan Al-Amin, orang yang boleh dipercayai, bukan sebelum daripada umur Nabi 40 tahun saja, selepas daripada umur Nabi 40 tahun pun, masa Nabi dah dewasa pun, masa Nabi nak hijrah pun, masih banyak lagi barang-barang yang disimpan oleh orang-orang Quraisy ini kepada Muhammad, termasuk orang kafir. Maksud orang kafir lah ni bukan orang Islam, orang kafir yang banyak harta ni mereka disimpan kepada Muhammad. Jadi sebab itulah Nabi SAW semasa dia nak hijrah ni, dia beri pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu Ali, aku tinggalkan kau tidur di tempat aku ni, dan kemudian kau selepas daripada tu kau bahagikan balik barang-barang yang dimiliki oleh orang Quraisy ni.
Itu di antara pesanan Nabi lah kan, sebagaimana diwayatkan dalam buku sirah, nak menunjukkan bahawa Nabi SAW walaupun dikatakan penipu dan sebagainya, tapi tetap juga Nabi pada masa tu adalah orang-orang yang masih dipercayai. Orang Quraisy tak boleh percaya. Jadi kalaulah kan Muhammad yang begitu sifatnya, yang dipercayai oleh kamu, maka bagaimana dia ni kamu boleh tuduh dia mengadakan satu benda yang tak patut ni kan, mengadakan Quran, bukan satu ayat, bukan 10 ayat, bukan satu surah, bukan 10 surah kan, tengok kan berapa puluh surah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini innama yaftaril kaziba, orang yang mengada-ngadakan satu benda tipu ni sebenarnya ialah orang tak beriman je. Orang beriman tak mungkin, orang beriman kepada Quran tak mungkin akan mengada-ngadakan benda penipu ni. Jadi oleh kerana itulah sifat penipu ni adalah merupakan satu dosa besar kan, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama kita kan. Dan dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan bahawa Nabi ditanya oleh para sahabat kan, adakah orang Muslim begini orang. Jadi Nabi SAW kata yes, kemungkinan orang Muslim mungkin begini mungkin ini. Tapi bila ditanya dia kepada Nabi SAW, adakah seorang Muslim itu dia akan menipu? Kata Nabi SAW, orang Muslim tak akan menipu. Jadi Nabi SAW kata al-mu'min la yakzib, orang mukmin tak akan menipu. Kemudian Nabi SAW apabila ditanya tentang perkara itu, lalu Nabi pun membacalah ayat ini, iaitu innama yaftaril kaziba allazina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Kemudian Allah SWT sebut selepas daripada itu, iaitu satu perkara lain, iaitu tentang masalah menyebutkan kalimah kufur apabila dalam keadaan terpaksa. Jadi ayat yang berikutnya, iaitu ayat 106 ni adalah berkaitan dengan dikatakan diturunkan kepada Ammar bin Yasir, iaitu seorang sahabat yang mana ayah dia telah dibunuh, mak dia telah dibunuh semasa di Mekah ni kerana mempertahankan agama, mempertahankan Islam Jadi Ammar ini apabila dia ni telah dipaksa, jadi ayah dia telah dibunuh dah, mak dia telah dibunuh dah, kemudian Ammar pula dipaksa, akhirnya dia ni mengucapkan kalimah kufur maknanya kalimah yang menunjukkan kepada bahawa seolah-olahnya dia ni kalimah perkataan saja ketika dia dipaksa sangat-sangat, bila dah mak dah ayah dia dibunuh ni, maka dia pun seolah mengatakanlah bahawa dia ni semacam kufur lah kan, mengatakan berhala ni kan begitu kan. Jadi pada masa tu, selepas daripada tu dia datang kepada Nabi, masyhur lah, jadi sahabat-sahabat pun bercerita lah, mengatakan bahawa Ammar dah kafir semula dah dan sebagainya. Jadi selepas tu taklah Ammar ni dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis. Diceritakan dalam satu hadis bahawa Nabi SAW telah mengesap mata Ammar ni, dan mengatakan satu perkataannya yang kita boleh sebutkan di sini, iaitu Nabi SAW kata in adu fa'ud. Nabi kata kepada Ammar, in adu fa'ud, kalau mereka ulang lagi, kamu ulang lagi. Jadi maksudnya ialah kalau mereka ni paksa lagi, orang kafir ni paksa lagi kamu, maka kamu boleh ulang perkara tu. Jadi ada satu riwayat lain mengatakan Nabi SAW bertanya kepada Ammar pada masa tu, bagaimana kamu dapati hati kamu? Adakah hati kamu ni rasa macam selesa dengan kekufuran tu? Tak. Ammar kata tak, hatinya masih lagi dengan iman. Jadi Nabi SAW pernah sebutkan dalam hadisnya, tak mungkin Ammar ni kafir. Sebab apa? Dia daripada kepala dia sampai kepada kaki dia tu beriman. Iman tu dah masuk ke dalam urat-urat darah dia. Jadi Nabi tak percaya bahawa dia ni kufur apabila diceritakan. Jadi sebab itulah apabila dia datang kepada Nabi SAW, jadi Nabi tanya tu, memang confirm lah, memang sah lah kan, bahawa dia ni memang tidak, dia hanya mengatakan saja kerana terpaksa. Jadi ayat ini, iaitu ayat yang ke-106 ni yang kita akan baca, ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi, sesiapa, Allah SWT sebut sesiapa yang kufur kepada Allah selepas daripada dia telah beriman. Kemudian illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, melainkan, ada terus dia masukkan melainkan di sini. Maknanya Allah Ta'ala sebut tadi, yang pertama tadi Allah Ta'ala marah kan, sangat-sangat marah kepada orang yang kufur selepas daripada dia beriman. Jadi melainkan Allah Ta'ala sebutkan sini kan, ini dia panggil istisna pengecualian. Jadi adalah dalam bahasa Arab ada yang kata istisna sini munqati', ada istisna ini tak apalah muttasil, tapi tak apa itu bukan perbincangan kita lah, sebab itu perbincangan yang lebih detail dalam bahasa Arab. Jadi Allah SWT kata melainkan, nak menolak melainkan iaitu orang-orang yang mengecualikan orang-orang yang dipaksa, man ukriha, dipaksa, dan hatinya masih lagi mutmainnum bil iman, masih lagi
rasa tenang, rasa suka hati dengan iman, masih beriman maknanya hati dia. Jadi Allah Ta'ala kata walakin, tetapi iaitu orang yang Allah Ta'ala marah ni yang bagaimana, iaitu orang-orang yang man syaraha bil kufri sadran, orang yang syaraha maknanya lapang, maknanya suka hati, maknanya tak kisah. Iaitu maknanya apa? Orang yang mana kufur itu disuka dengan kekufuran itu. Ini orang yang Allah Ta'ala marah ni ialah orang-orang yang mana dia suka kekufuran, dia tak kisah pun. Dalam bahasa Brunei kita tak ingau pun dengan kekufuran ni. Maknanya kan dia selesa dengan kekufuran. Itu yang Allah Ta'ala marah tu. Allah Ta'ala kata fa'alaihim ghadabun minallah. Orang yang macam tu, iaitu orang yang bukan terpaksa tu. Jadi kalau orang terpaksa, ada dua hukum. Kalau orang terpaksa ni, yang pertamanya, yang paling afdal, jika dia terpaksa, maka dia ni terus beriman, terus menyatakan iman dia, lawan sampai walaupun dibunuh. Itu yang paling afdal lah. Tapi dibolehkan kata ulama, kalau seseorang itu dipaksa, maka dia boleh mengungkapkan kalimah kufur sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar. Jadi maknanya yang dilakukan oleh Ammar pun betul, yang dilakukan oleh ayah dan mak dia pun betul, iaitu Sumayyah dan juga Yasir. Sebab apa? Iaitu ambil yang afdal, iaitu ambil yang dibolehkan. Jadi Allah SWT kata yang Allah Ta'ala marahnya ialah orang-orang yang mana syaraha sadran tadi tu, iaitu orang yang tak kisah, yang suka hati. Dipaksa, dia pun suka hati menerima kekufuran tu. Itu yang Allah Ta'ala fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Allah Ta'ala kata bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Kenapa? Kerana mereka ini syaraha dengan kekufuran tu, kerana gembira, macam tak kisah, tak ingau dan sebagainya kan. Allah Subhanahu Taala sebutkan sebab kenapa Allah Ta'ala marah ni kan, iaitu kerana kenapa mereka ni mendapat kata ghadabun minallah ni, kerana zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya, kerana mereka ni lebih suka, lebih memilih untuk kehidupan dunia, ialah dunia lah kan. Maknanya mereka lebih suka duduk di dunia, maka mereka takut pada mati. Kerana mereka takut mati, maka mereka pun Tuhan. Jadi Allah Ta'ala marah kepada orang macam ni. Jadi Allah Ta'ala kata zalika, kemarahan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala azab itu kenapa? Kerana zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya, mereka ni lebih suka kehidupan dunia alal akhirah, wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah Ta'ala tak akan memberi hidayah kepada orang kafir. Maknanya dah mereka ni memilih kekufuran, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan memberi hidayah kepada mereka. Jadi sekarang ni terletak kepada diri kita kan. Allah Ta'ala beri pilihan kepada kita. Kita ni nak pilih apa? Nak pilih iman ke? Nak pilih Islam? Nak pilih iman ke? Nak pilih kekufuran kan? Jadi Alhamdulillah kita sekarang memilih al-iman, kita sekarang memilih al-Islam. Jadi Alhamdulillah. Tapi ada orang memang dia nak memilih kekufuran, dia rasa suka dengan kekufuran, dia rasa tak kisah, dia rasa tak ingau, dia rasa. Jadi orang yang macam tu Allah Ta'ala sangat marah pada mereka. Jadi orang macam tu Allah Ta'ala dah dia pilih sangat kekufuran, Allah Ta'ala tak akan beri hidayah lah kepada mereka. Tapi walau bagaimanapun kita ni sebagai orang yang bertanggungjawab, orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada Islam, kita tetap juga berusaha kan. Kita tak tahu kan, kemungkinan satu masa ada tu orang tu terbuka hatinya untuk menerima Islam. Sebagaimana di akhir zaman kan, zaman kehidupan Nabi SAW, ramai para sahabat-sahabat tu yang mana mereka ni sebelum daripada tu adalah merupakan penentang-penentang yang kuat seperti Khalid bin Al-Walid, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Abu Sufyan dan juga lain-lain. Sahabat-sahabat itu yang masyhur yang saya sebut tu, mereka ini akhirnya masuk Islam, dan kemudian selepas daripada itu telah menjadi orang-orang Islam yang sangat baik, dan mereka telah berjuang untuk agama. Jadi walaupun sebelum daripada itu mereka ni kan. Jadi Allah SWT sebut sini iaitu orang-orang yang orang-orang yang begitu, Allah Ta'ala tak, wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, Allah Ta'ala tak akan beri hidayah kepada orang-orang yang memilih kepada kekufuran tu. Ulaikal ladzina taba'a, Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 108, iaitu orang-orang yang begini Allah Ta'ala taba'a. Allah Ta'ala kata ulaikal ladzina taba'a. Taba'a ni maknanya chop, maknanya chop ni kalau dalam bahasa Arab, taba'a ni maknanya ialah iaitu tutup sehingga yang luar tak boleh masuk ke dalam, yang dalam tak boleh keluar. Gitu tu maksud taba'a dalam bahasa Arab. Jadi Allah SWT sebutkan ulaikal ladzina taba'a Allahu ala qulubihim. Allah Ta'ala ikat, Allah Ta'ala seal apa? Qulub, iaitu hati mereka, wa sam'ihim, di atas pendengaran mereka, wa absarihim, di atas mata mereka. Jadi maknanya sini apa kan? Mata mereka melihat pun mereka tak akan boleh nampak. Telinga mereka mendengar pun mereka tak boleh nak terima hidayah tu. Hati mereka pun tak boleh terima hidayah. Jadi tengok dahsyat kan. Kita tak nak sampai kepada tahap ni kan. Kalaulah orang tu memilih kekufuran sehingga Allah Ta'ala tutup terus kan
hati dia. Mana walaupun apa benda pun orang cerita kepada dia, walaupun apa pun dia dengar kebaikan-kebaikan kan, walaupun sekarang orang baca kan, dia baca pun apa kan internet, apa semua kan dalam media sosial semua pun kan, tentang kebaikan Islam, semua dia tak boleh terima. Dia tutup, dia pandang dengan kejahatan Islamfobia kan, dia pandang Islam tu kan dengan tu kan. Jadi kita bertugas lah, insyaAllah kita pada hari ini kita bertugas untuk bertanggungjawab lah untuk kita ceritakan Islam ni kan kepada orang semula, supaya orang ni kan akan nampak kan. Jadi tapi kita kena ingat sini juga kan, bahawa orang-orang yang Allah Ta'ala cop tu kita takut kan hari ni kan. Kita takut untuk diri kita sendiri yang pertamanya kan. Kita takut kita ni dicop oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dicop situ, cop dalam bahasa Arab maknanya ya tawa'a, iaitu tutup sebagaimana yang saya sebut tadi, iaitu tutup di luar tak boleh masuk, dalam tak boleh keluar. Jadi wa ulaika humul ghafilun, mereka itu Allah Ta'ala beri nama sebagai Al-Ghafil. Yang saya sebut cok-cok tu makna apa? Yang tak boleh keluar tu apa? Yang tak boleh keluar tu ialah kekufuran. Kekufuran tak boleh keluar dah. Sepatutnya kita keluarkan kekufuran dan kita masukkan keimanan. Itu sepatutnya manusia kan. Bila Nabi SAW datang, kita ambil keimanan daripada dosa, kita campur, kita buang. Tapi sekarang ni kalau kekufuran tu maksudnya ialah dia ada kekufuran dalam diri dia tu, kemudian datangnya Islam daripada luar, dia tak boleh. Yang luar tak boleh masuk, yang dalam tak boleh keluar. Itu maksud dia kan. Jadi itu tawa'ah yang kita sebutkan tadi. Jadi Allah SWT labelkan mereka ini wa ulaika humul ghafilun. So dapat satu label lagi kan, iaitu label ghafil. Ghaflah ni maknanya ialah apa ni, lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang tak nak gunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu untuk mendapat pengajaran. Kemudian seterusnya ialah ayat 109. Ayat 109 Allah SWT sebut la jaram. La jaram kita sebut sebelum daripada ni. Dalam Quran ada gabungan ini, la jaram ni ada sebanyak 5 kali dalam Quran. Banyak 5 kali. Maksud dia ialah haqqan, maksud dia. Asalnya tidak pelik asalnya. Jarama tu maksudnya pelik asalnya. Tidak pelik, tidak mustahil. Tapi bila digabungkan dua perkataan tu, maka makna dia ialah haqqan. Makna memang betul untuk maksud dia. Annahum fil akhirati humul khasirun, mereka itu pada hari akhirat mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi lagi al-ghafilun, lepas tu al-khasirun. Jadi banyak kan sifat-sifat ni Allah Ta'ala beri kepada mereka. Mereka ni rugi, mereka ni maknanya bertalu-talu, kita katakan. Datang sini kan, label daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap mereka ni kan. Sebab mereka ni gini, mereka ni gini kan. Jadi Allah SWT sebut sini ialah mereka ni khasirun, mereka ni ghafilun, mereka ni ditabakkan kan, dan tidak memberi hidayah. Jadi kita tengok kan daripada ayat 107, ayat 108, sekarang ayat 109, kemudian habis itu sekarang kita masuk pula kepada ayat yang terakhir 110. Dalam ayat 110 ni Allah SWT sebut ni, iaitu lain sikit, iaitu cerita apa, ada macam seolah ada kaitan, tapi maksudnya satu keadaan yang lain. Summa inna rabbaka lillazina hajaru. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan satu kita kata buka pintu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala sebut satu pelepasan. Allah Ta'ala satu kurniaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang bersifat begini. Apa dia? Iaitu, dan kemudian inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu itu lillazina hajaru. Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang berhijrah ni. Ini kurniaan Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang berhijrah. Berhijrah sini maksudnya ialah berhijrah dulu. Kalau dulu ialah daripada Mekah ke Madinah lah, iaitu mereka ni setelah daripada mereka ni diseksa, mereka ni ada di kalangan mereka tak nak hijrah kan. Ada mereka sebab apa? Sebab tak nak hijrah daripada Mekah ke Madinah ni sebab sayang kan. Banyak rumahnya dah dibina, tak tahulah apa benda lagi, banyak lah kan, sanak saudara di sana dan sebagainya kan. Jadi mereka ni enggan untuk tinggalkan tanah air mereka lah kan. Jadi Allah, hijrah ni satu benda yang besar Jadi Allah SWT sebut sini kan, puji orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah kan. Kemudian mim ba'dima futinu, setelah daripada mereka ini diuji. Fitnah ni maksudnya uji, diuji oleh Allah SWT dengan penyiksaan mereka kan. Mereka Islam di Mekah tu masa tu kan mereka ni diseksa dan sebagainya. Maka itu futinu, fitnah asal daripada fitnah lah, kita fitnah ni ialah asal fitnah ni ialah orang tu memasukkan emas tu kan emas goldsmith dia masukkan emas tu ke dalam api. Supaya apa? Supaya keluar terpisah daripada emas yang original, yang dengan daripada campuran-campuran dengan kekotoran-kekotoran itu. Itu tujuan dia lah. Jadi akhirnya perkataan fitnah ni digunakan untuk maksud cubaan.
Jadi Allah SWT sebut sini iaitu mereka ni dicuba. Masa mereka ni diseksa di Mekah tu, mereka sebenarnya tu dicuba. Futinu, dibaca tuan, dipanggil futinu, itu dicuba. Jadi orang yang macam tu semasa di Mekah ni, kemudian mereka ni berhijrah dan kemudian summa jahadu, dan kemudian mereka ni berjihad pula. Kemudian tu wasabaru, dan mereka sabar dalam suasana mereka sabar tinggalkan Mekah, sabar dalam jihad mereka, sabar semualah, sabar kena seksa dan sebagainya. Allah Ta'ala kata inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, dan sesungguhnya Tuhan kamu min ba'diha, selepas daripada itu semua, adalah laghafurur rahim, sangat-sangat ghafur, sangat-sangat rahim. Jadi ada satu lagi, cuma yang kita sebutkan tadi futinu tadi tu, ada satu bacaan lagi, satu qiraat dibaca dengan fatinu iaitu orang yang mencuba, mana mencuba. Jadi ayat ini juga boleh dipakai maksud macam tu, iaitu mencuba, iaitu apa? Iaitu ayat ini dikatakan turun juga kepada orang-orang yang mencuba tu maksudnya apa? Orang-orang yang menyeksa orang, gitu. Jadi seolah-olahnya macam ni ayat ni kan, kalau makna macam tu kan dibaca dengan dia panggil wazan lil fa'il, iaitu mereka ni yang mencuba orang, bukan mereka ni dicuba, bukan mereka ni diseksa, tapi mereka ni yang menyeksa. Jadi maksud ayat tu kalau baca dengan macam tu, dia kata sesungguhnya Tuhan kamu ini bersama-sama dengan orang yang berhijrah, yang pernah dulunya mereka ni menyeksakan orang Islam lah, dan mereka dulu jahat kan, kemudian mereka ni menyeksa orang di Mekah tu, kemudian tapi selepas tu mereka ni telah masuk Islam, dan kemudian mereka ni berhijrah, dan kemudian tu lepas tu mereka berjihad lagi, dan kemudian mereka ni sabar lagi dalam keadaan mereka tu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas daripada tu sangat-sangat ghafur, sangat-sangat rahim, sangat mengampunkan. Jadi boleh pakai juga maksud begitu kan. Sebagai contohnya ialah Abu Sufyan, di mana dulu dia memanglah menyeksa orang dan sebagainya kan, tapi selepas daripada tu dia masuk Islam, dan kemudian tu bersama dengan Rasulullah SAW sanggup berjihad, sanggup bersabar kan dalam jihad mereka sehingga putus tangan dia katakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengampun di atas apa yang dia telah buat sebelum daripada ni. Jadi setakat itulah saja insya-Allah ayat kita, muka surat kita hari ini, dan insya-Allah jangan lupa kita akan seterusnya dalam sesi akan datang muka surat 280 bersama-sama dengan kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi, jangan lupa untuk share, like, subscribe insya-Allah, dan juga beritahu kawan-kawan semua insya-Allah. Wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.